Hai, selamat pagi murid-murid tahun 6. Saya Cikgu Han. Hari ini Cikgu akan mengajar tema 2, unit 5 yang bertajuk Usahalah Stres. Usahalah Stres. Okey murid-murid, apa yang dimaksudkan dengan stres? 同学们，什么是 stress 呢？ stress 的意思就是压力。stress bermaksud tekanan. Stress ialah keadaan resah, cemas, tegang dan sebagainya akibat tekanan mental atau fizikal. Seseorang yang mengalami stres akan berasa resah, 烦乱, cemas, 忧虑, tegang, 紧张 dan sebagainya. Jadi ini adalah tanda-tanda seseorang yang sedang mengalami stres. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah murid bertutur dengan menggunakan ayat yang gramatis. Murid bertutur dan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Ayat yang gramatis 呢，就是优美的句子。Baiklah murid-murid, atasi stres. Atasi stres. Atasi maksudnya kita menyelesaikan, 解决. Tahukah kamu cara mengatasi stres? Sila perhatikan 4 gambar ini. Gambar yang pertama, bangun awal. Kedua, bilik selesa. Ketiga, keluarga bahagia. Dan yang keempat adalah persediaan awal. Jadi keempat-empat ini merupakan cara kita untuk mengatasi stres. Okey murid-murid. Bangun awal, belajar di bilik yang selesa, mempunyai keluarga yang bahagia, 幸福的家庭, dan membuat persediaan awal untuk menghadapi peperiksaan. Dengan mengamalkan cara-cara ini, jadi kita tidak akan mudah mengalami stres. Baiklah murid-murid, sila baca pantun ini bersama dengan Cikgu Han ya. Sekawan keli, sekawan kelak. Dari latar berenang ke muara. Elakkan diri daripada masalah. Hidup kita tenang gembira. Okey, jadi murid-murid, dua baris pantun ini merupakan pembayang. Yang ini, dua ini merupakan maksudnya. Maksud pantun ini adalah kehidupan kita akan tenang dan gembira jika kita dapat mengelakkan diri daripada masalah. Maksudnya, kalau kita boleh elak sepimian diri daripada dilanda masalah, jadi kita akan hidup dengan gembira dan kita akan hidup dengan tenang juga. Tenang itu suo, 平静, 宁静. Okey, murid-murid, sila baca bersama dengan Cikgu Han ya. Ini perbualan antara Cikgu Safiq dengan Ming Li. Sudahkah kamu membaca maklumat pada poster dan majalah di bilik kaunseling, Ming Li? Sudah, Cikgu. Bagaimanakah dapat kita mengatasi stres? Okey, jadi murid-murid, kita dapat mengatasi stres dengan bangun awal, belajar di dalam bilik yang selesa, mempunyai keluarga yang bahagia dan membuat persediaan awal untuk menghadapi peperiksaan. Jadi ini adalah 4 cara untuk mengatasi stres dengan berdasarkan buku teks. Seterusnya, tolong jelaskan maksud pantun itu, Ming Li. Baiklah cikgu, maksud pantun itu adalah, murid-murid ingat lagi tak tadi yang cikgu terangkan, kehidupan kita akan, okey, yang ini pantun ini, maksudnya elakkan diri daripada masalah, hidup kita tenang gembira. Mengelakkan diri daripada masalah, kehidupan kita tenang dan gembira. Dan ayat yang lengkap adalah, kehidupan kita akan tenang dan gembira jika kita dapat mengelakkan diri daripada masalah. Seterusnya, semasa menunggu bas untuk pulang, Ming Li berbual-bual dengan Ruben tentang cara mereka mengatasi stres. Okey, Ming Li, saya mengatasi stres dengan mendengar radio. Kamu? Saya akan berkelah bersama-sama dengan keluarga saya. Okey, jadi ini merupakan cara Ming Li dan Ruben untuk mengatasi stres. Bagaimana pula dengan kamu murid-murid? Apakah cara untuk kamu mengatasi stres?
Okay, murid-murid, jadi kerja rumah untuk hari ini yang pertama adalah salin perbualan dengan jawapan yang betul pada buku tata bahasa. Jadi kamu salinkan perbualan ini pada buku tata bahasa ya. Dan jawapan yang kerja rumah yang kedua adalah siapkan ulasan pada buku kerja muka surat 13. Okay, sekarang cikgu akan baca tajuk ulasan ini. Setiap orang ingin akan minda yang cerdas dan badan yang cergas. Berdasarkan gambar di bawah ini, tulis ulasan tentang minda cerdas, badan cergas dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 40 hingga 70 patah perkataan. Okey, jadi tajuk adalah minda cerdas, badan cergas。同学们，这个题目的意思呢，就是说敏捷的思维和健康的体魄。Okey, jadi sini dia merujuk kepada cara-cara untuk kamu mempunyai minda yang cerdas dan badan yang cergas. Jadi ini merupakan cara, langkah, kaedah. Sama maksud ya murid-murid. Jadi ada 3 cara. Yang pertama adalah makan pisang. Ataupun kita boleh makan buah-buahan yang berkhasiat selain pisang. Kedua, memastikan bilik tidur kemas. Kenapa kita perlu pastikan bilik tidur kemas? Supaya membolehkan kita belajar dalam suasana yang macam mana? Dalam suasana yang tenang. Okay. Dan ketiga, berbasikal. Jadi berbasikal ini bukan sahaja merupakan satu aktiviti yang berfaedah. Malahan dia juga boleh menyihatkan badan kita. Okay. Pendahuluan murid-murid. Ayat pertama. Gambar tersebut menunjukkan tentang apa? Okay, jadi ini kamu boleh salin tajuk tentang minda cerdas, badan cergas. Ayat kedua, setiap. Setiap apa? Ini kamu boleh rujuk sini. Setiap orang ingin akan minda yang cerdas dan badan yang cergas. Ayat ketiga, terdapat pelbagai cara ataupun terdapat 3 cara untuk mempunyai minda cerdas dan badan cergas. Fahamnya murid-murid? Seterusnya kita ke perenggan. Okey, perenggan kedua. Jadi untuk perenggan kedua, kita akan tuliskan 3 isi ini. Yang pertama, makan pisang. Mula-mula kita hendaklah, jadi kamu sini boleh isikan tempat kosong dengan makan pisang atau buah-buahan yang berkhasiat. Okey, isi tersirat adalah hal ini kerana pisang mengandungi karbohidrat yang tinggi. Kedua, kemudian kita perlu memastikan bilik tidur kemas. Okey, boleh tambah memastikan bilik tidur kemas dan bersih. Isi tersirat, bilik tidur yang kemas membolehkan kita belajar dengan tenang. Akhirnya, kita juga boleh berbasikal pada masa lapang. Kita perlu berbasikal untuk menyihatkan badan dan melapangkan fikiran. Melapangkan fikiran 呢，就是说我们放空我们自己。Murid-murid, kesimpulannya, individu wajarlah berusaha untuk mengamalkan cara hidup yang baik agar minda cerdas, badan cergas. Cara hidup 就是生活的习惯。Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja daripada Cikgu Han. Sekian, terima kasih.